A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan yang Allah Taala berikan kepada kita, ruang kehidupan yang Allah Taala berikan kepada kita sebagai satu peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Jika ada kesalahan yang kita buat, dosa yang kita buat, kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini mungkin juga Allah Ta'ala berikan kepada kita esok sebagai pintu taubat, sebagai ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada amal kebaikan yang masih lagi kurang untuk kita lakukan, maka kehidupan kita pada hari ini mungkin juga esok, lusa jadi sebagai satu peluang dan ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menambah baik amal kehidupan kita dalam kehidupan kita sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan daripada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Hisnul Muslim, atau lebih kita kenali sebagai perisai Muslim, yang telah disusun oleh Syekh Sa'id Ali Wahf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung bacaan kitab tersebut dan kita tengok secara ringkas apa-apa faedah yang boleh kita cungkil daripada apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau ini. Beberapa siri yang lepas kita telah tengok pengenalan secara ringkas tentang kelebihan zikir. Pada minggu yang lepas telah kita lihat berkenaan bab pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab beliau ini, iaitu bab berkenaan doa yang dibaca oleh seseorang apabila bangun daripada tidur. Dan telah kita sebutkan sebelum ni bahawa kehidupan seseorang Muslim tentu berbeza dengan orang yang tidak Muslim. Orang beriman tentu kehidupan mereka berbeza dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang sejati tentu berbeza kehidupan mereka dengan orang Muslim yang tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan yang sejati. Dan ciri-ciri tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan seharian. Orang Muslim cara hidup mereka berbeza dengan orang tidak Muslim. Orang Muslim yang beriman, bertakwa, cara hidup mereka tidak sama dengan orang Muslim yang kurang iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Permulaan kepada kehidupan kita sebagai manusia dalam sehari-hari adalah apabila kita bangun daripada tidur. Dan telah kita sebutkan sebelum ni bahawa tidur, bangunnya kita daripada tidur menggambarkan cara kita bangun, apa yang kita buat selepas kita bangun, menggambarkan siapa kita, menggambarkan identiti kita, menggambarkan kepribadian kita. Seorang Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hati dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bangun daripada tidur, tak ada benda lain yang mula dia ingat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza orang yang hati dia terikat dengan dunia, atau hati dia terikat dengan pekerjaan. Bangun-bangun je tidur, perkara pertama dia fikir, aku nak pergi kerja. Perkara pertama dia fikir, macam mana aku nak cari duit hari ni. Bukan Allah yang menjadi perkara pertama di dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu beza yang cukup ketara, yang mana perbezaan tersebut boleh menjadi cermin kepada kita, boleh menjadi neraca kepada diri kita sendiri. Aku ni, mana yang lebih aku utamakan dalam kehidupan aku?
Aku lebih utamakan akhirat aku? Aku lebih utamakan Allah Subhanahu Wa Taala aku? Atau aku lebih mengutamakan kehidupan dunia? Bukan bermaksud kita bangun, bukan bermaksud bermulanya hari kita tak boleh fikir tentang dunia, tidak. Kita kena fikir dunia. Sebab dunia tempat kita nak beramal, dunia tempat untuk kita mencari makan, kehidupan dan sebagainya. Tapi yang mana lebih besar lagi? Antara Allah Subhanahu Wa Taala, antara Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan dunia, atau dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Manakah yang lebih kita dahulu untuk ingat? Manakah yang lebih terdahulu terlintas dalam gambaran kita, terlintas dalam benak hati kita? Sama ada kepada pencipta atau dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas telah kita sebutkan sebelum ni. Dan telah kita sebutkan sebelum ni, Nabi SAW ajarkan kepada kita, orang Muslim bila dia bangun daripada tidur, mindset dia atau hati dia fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kepada gapo yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Fokus terhadap kehidupan akhirat. Kerana fokus kita yang mula-mula kepada Allah, fokus kita yang mula-mula kepada akhirat, inilah yang akan melangsungkan kerja kita sehari-hari. Kalaulah kita bangun-bangun fokus kita kepada dunia dah, kita akan berasa serabut. Nak buat kerja kita akan berasa sabuk. Kita akan berasa buat kerja tu kerana terpaksa. Kita berasa kita sebagai hamba kepada dunia. Tapi kalau kita bangun, benda pertama kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari yang kita akan lalui pada hari tersebut, kita akan lalui dengan penuh dengan ketenangan. Sebab kita mulakan dengan pencipta. Untuk kita nak cari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, barulah kita cari. Maka Allah Ta'ala mempermudahkan. Bila kita ingat kepada dia, kita mulakan dia, kita utamakan dia, maka Allah Ta'ala akan buka jalan, mempermudahkan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita bangun tidur, perkara pertama kita ingat adalah dunia, maka susah kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lalui kehidupan dengan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala membiarkan kita mencari kehidupan kita sendiri. Kalau kita bangun-bangun, Allah Ta'ala yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah membangkitkan kita balik hidup. Maka Allah Ta'ala memberikan batu kepada kita untuk kita lalui sehari-hari kita dalam kehidupan kita. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat satu perkara. Sebesar mana apa perkara yang kita hadapi, musibah, masalah yang kita hadapi, kalau pertolongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua tak akan jadi mudah, semua akan jadi senang. Walau sekecil mana pun musibah atau ujian yang kita hadapi, kalaulah kebergantungan itu kita letakkan kepada selain Allah, maka dia akan jadi berat hingga tidak mampu untuk kita nak pikul. Jadi kalau fokus pertama kita bila kita bangun daripada tidur adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tu kita tak masuk lagi dengan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun, kita fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa seperti mana ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. Amal-amal ibadat, mai tahajud dan sebagainya tu, selepas tu. Ini perkara pertama. Bila kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan akhir kita dengan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah Taala akan mempermudahkan hari-hari yang kita akan hadapi. Sebab itulah Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan Nabi ajar kepada kita ni satu perkara yang sangat sangat berguna dalam kehidupan kita. Bukan setakat berguna untuk kita hidup sehari-hari di dunia ni, tapi juga untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita di hari akhirat selepas kita mati, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua, sebelum ni kita telah baca hadis yang pertama, iaitu hadis Nabi SAW tentang doa bangun tidur, iaitu Nabi SAW ajarkan kepada kita bila kita bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menghidupkan kita
Hidupkan kami, telah menghidupkan kita selepas mana Allah Ta'ala mematikan kita, mematikan kami. Mati situ Allah Ta'ala tidurkan kita. Kan telah kita sebutkan sebelum ni apa kaitan dengan mati dan juga tidur. Kaitan sangat-sangat rapat. Dan telah kita sebutkan juga sebelum ni bagaimana tidur ni menjadi satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala jadikan tidur ni sebagai waktu rehat kita, untuk merehatkan tubuh badan kita. Betapa besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Dia bagi kepada kita sehari kita boleh buat kerja apa saja kita nak buat kerja. Bila mari waktu malam hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rehatkan tubuh badan kita. Walaupun sehari kita buat maksiat, mungkin kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi pada malam hari dia bagi juga kita boleh tidur, supaya esok kita boleh bangun lagi, kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Harap-harap bila kita bangun esok, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tinggalkan jalan-jalan yang salah yang telah kita lalui pada hari-hari sebelumnya. Sebab tu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita minta, kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memberikan balik kehidupan kita setelah mana diambil kehidupan daripada kita. Telah kita sebutkan juga berapa ramai manusia yang Allah Ta'ala tidurkan dia pada waktu malam, kemudian tidur tadi berubah menjadi kematian untuk dia. Waliya'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum Allah Ta'ala mengambil nyawa kita, sebelum Allah Ta'ala mematikan kita. Itu perkara paling besar sekali. Kita kena minta semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur kita masih lagi hidup? Kita bersyukur kita masih lagi hidup bukan sebab kita nak buat maksiat. Kadang-kadang kita fikir, oh syukurlah aku hidup lagi, boleh buat maksiat lagi. Kalau tidak mati, oh masuklah apa ni, kena azab dan sebagainya. Kita kena fikir, Allah Ta'ala berikan aku peluang untuk hidup lagi supaya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kesempatan lagi untuk aku hidup, untuk aku memperbaiki kualiti hidup aku. Kalau sebelum ni kualiti hidup aku tidak begitu baik, maka aku nak memperbaiki kualiti hidup aku. Kita tengok video tak, nak pilih video yang paling berkualiti. Tak saya tengok video-video yang tak ada kualiti ni, yang rendah kualiti dia, pilih yang paling tinggi. Kenapa dalam kehidupan kita tak mampu, kita tidak mahu untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan yang paling berkualiti? Allah Ta'ala nak tengok kita ni menjadikan kehidupan kita kehidupan yang paling berkualiti. Ahsanu amala, orang yang paling berkualiti, orang paling terbaik amalan kehidupan dia sehari-hari dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita peluang untuk kita hidup supaya ada kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya masih lagi ada ruang untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik lagi berbanding kemarin, dan hari yang lusa menjadi hari yang lebih baik lagi berbanding hari esok, dan seterusnya. Itu matlamat yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Bukan setakat kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, bukan setakat baca tak tahu gapo masuk, bukan setakat kita baca tanpa kita mendalami gapo masuk yang Nabi nak ajarkan kepada kita. Tu sebenarnya sebagai motivasi. Allah Ta'ala bagi kehidupan kepada aku ni buat apa? Tentu ada maksud yang dia nak, tentu ada tujuan yang Allah Ta'ala nak. Dia bagi lagi aku masih boleh hidup ni, dia tak ambil lagi nyawa aku ni. Gapi yang Allah Ta'ala nak? Muhasabah diri kita, cek diri kita, setahu mana kehidupan kita. Adakah kehidupan kita ni, kita kena fikir, hidup aku yang telah aku lalui ni, kalau aku matilah hari ni, esok kena aku ke syurga aku? Kita sendiri boleh nilai diri kita. Duk fikir, setahu mana kehidupan yang telah kita lalui ni, rok kau dak aku nak masuk syurga setahun ni dengan amal-amal yang telah aku buat sebelum ni. Kalau tahu lagi, esok aku kena pertikatkan lagi. Hari ni aku kena pertikatkan lagi amal ibadat aku, kualiti kehidupan aku, dari sudut tauhid aku. Kalau aku masih lagi kurang dari sudut ilmu, aku kena tambahkan lagi ilmu. Itu yang dikehendaki. Hadis atau doa yang ringkas tapi sangat mendalam, sekiranya kita memahami betul-betul kehendak di sebalik doa tersebut. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Satu kalimah yang pendek, satu doa yang pendek, kalau kita tulis sebaris pun tak sapa kalimah tersebut. Tapi kalau kita hayati, dia boleh mengubah kehidupan kita. Dia boleh memberikan motivasi kepada kita. Boleh menimbulkan rasa untuk kita berubah menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang biasa kita baca bila kita bangun tidur. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Sa'id Ali Waf Al-Qahtan hafizallahu taala rahimahullah taala dalam kitab Hisnul Muslim beliau adalah doa yang dibacakan ketika seseorang tersedar pada waktu malam. Ada manusia ni berbagai-bagai manusia, dan doa yang Nabi bagi ni sesuai dengan kehidupan manusia. Ada doa yang Nabi bagi orang yang dia tidur nyenyak, dia bangun pada waktu pagi. Ada doa Nabi ajar kepada mereka. Ada doa Nabi ajar kepada orang tiba-tiba tersedar pada waktu malam. Tiba-tiba pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tersedar. Ada panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang tak boleh nak tidur, tak cakap buat, tak boleh nak tidur. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita ikut barat kan, tak boleh tidur kan, kira kambing sebagai contoh tak? Atau kira bitel, itu cara barat. Sebab Mr. Bean buat lah, tak boleh nak tidur. Tapi Nabi ada cara. Orang Islam cara mana kena ikut? Kita dok mengaku kita umat Nabi SAW, kita dok mengaku kita ikut Nabi SAW. Tiba-tiba tak boleh tidur, buka TV. Bapa buka TV tengah-tengah malam ni, tak boleh tidur, supaya boleh tidur sebab tu buka. Bapa dok mengira ni, tubik rumah tengok bitel sebagai contoh. Dok kira bitel sebab tak boleh tidur. Tu bukan cara diajarkan oleh Nabi SAW. Cara dia ada doa-doa Nabi SAW ajarkan. Dan doa ni semua ni ada situasi berlaku. Situasi orang tak boleh tidur, situasi orang tidur dia boleh bangun pada waktu pagi, ada doa Nabi ajar. Situasi orang tersedak pada waktu malam, ada doa Nabi SAW ajar. Ada situasi yang dia bangun tu memang nak tujuan untuk beribadat, ada cara dia ajar oleh Nabi SAW apa yang perlu dia buat. Begitu indahnya Islam. Bab bangun tidur bab bangun tidur saja ada banyak sunnah-sunnah diajar oleh Nabi SAW. Bukan setakat bangun tidur supaya biasa. Bangun tidur yang tidak biasa pun ada Nabi ajar cara macam mana. Kalau bangun mimpi pelik-pelik, ada cara Nabi ajar kita akan jumpa. Kalau mimpi benda baik, ada cara Nabi SAW ajarkan kepada kita. Begitu indahnya Islam. Tak ada satu orang bukit Islam dia boleh hajar detail seperti mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan semua yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ni semua berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa tadi menyatakan pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan kita tak mampu nak mengawal kehidupan kita, mati ke tidak. Allah Taala yang mengawal kita ni mati ke hidup. Menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang mematikan, Allah Taala lah yang menghidupkan. Tak ada yang boleh menghidupkan kita, tak ada yang boleh mematikan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kedua doa yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, Ubadah bin As-Samit. Dalam riwayat lain disebut daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ramai sahabat Nabi. Kadang-kadang satu hadis diriwayatkan oleh ramai sahabat Nabi. Kadang-kadang satu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Kenapa? Ada kadang-kadang Nabi cerita kepada sahabat-sahabat gapo yang berlaku. Ada kadang-kadang Nabi cerita doa-doa kepada para sahabat. Ada kadang-kadang sahabat sore dia tengok perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, gapo yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ada juga kita akan jumpa bila sampai pada tempat dia. Doa Nabi ajar, doa yang kedua dalam bawah bab bangun tidur ni adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli.
Doa tersebut diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala, kata Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin As-Samit dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, man ta'ara min al-laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Wa hadha lafzu al-Bukhari. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi ajarkan kepada kita bagi orang yang tiba-tiba terbangun daripada tidur pada tengah malam. Bila terbangun daripada tidur pada waktu tengah malam, tentulah manusia tak usah berlaku lagu tu. Sebab kita tidur, kita nak tidur dengan nyenyak. Bila tidur dengan nyenyak, badan kita badan kita akan sihat, badan kita akan cerdas. Bila terbangun pada waktu malam ni menyebabkan esok kita akan mengantuk lah. Tak boleh nak tidur. Terutama kalau terbangun, tak boleh nak tidur selepas tu. Menyebabkan kita akan berasa letih, kita akan berasa lesu. Nabi ajar kepada kita, ada doa yang dibaca. Nabi kata, siapa-siapa ta'ara yang terbangun pada waktu malam, faqala, lalu dia baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, miliknya lah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa di atas setiap perkara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha suci bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, thumma qala, lepas dia baca doa tadi, kemudian dia kata, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunkanlah aku. Atau da'a, dia doa dengan apa-apa doa. Kalau dia tak sebut Allahumma ighfirli atau dia sebut apa-apa saja doa, ustujiba lahu, akan dimustajabkan doa dia. Dan kalau dia tawadda'a, fa in tawadda'a, dia berwuduk, wa shalla, dan dia semaya, qubilat salatu, maka diterima semaya dia. Hadirkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada beberapa perkara sini yang kita nak kena sebut. Yang pertama, bagi sebagai orang yang tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersedak pada waktu malam oleh kerana mimpi ke apa-apa, mereka anggap itu sebagai satu perkara yang tidak baik. Anggap sebagai satu perkara yang 100% negatif. Dan sudut pandang yang tidak baik. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita, kadang-kadang bila kita tersedak pada waktu malam, ada juga sudut positif dia. Sudut positif dia apa dia? Allah Ta'ala nak kejutkan kita supaya kita boleh baca doa ni, dan kita boleh doa dengan apa-apa doa yang kita nak minta. Atau kita boleh minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah Allah Ta'ala kejutkan kita waktu tu. Allah Ta'ala nak kita bangun supaya kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak berikan keampunan kepada kita pada waktu tu. Nak harap aku siari, kita ni sibuk dengan kerja ni, nak sebut Allahumma ighfirli apa tak boleh. Nak berdoa kepada Allah Ta'ala apa tak ada masa pada siari. Tiba-tiba Allah Ta'ala kejutkan kita pada waktu malam hari. Dia nak supaya kita memohon keampunan kepada dia. Dia nak supaya kita meminta sesuatu kepada dia. Dia nak berikan kepada kita. Dengan kita bangun, dengan kita terkejut bangun pada waktu malam, kadang-kadang ia satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagai orang, kalau dia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia fikir ini satu perkara negatif. Aku kena bangun pada waktu malam pula, esok nak kerja lagi, mengantuk dan sebagainya. Orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tengok ni dari sudut yang positif. Allah Ta'ala nak sesuatu daripada dia.
Allah Ta'ala nak supaya dia memohon keampunan kepada dia. Bila kita terbangun, kita baca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tadi. Kita baca bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bacaan tersebut mengandungi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kerana Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa di atas setiap perkara. Dia berkuasa nak membangunkan kita. Kalulah Allah Ta'ala tak usah kita bangun, mari orang mana kejut pun tak akan terbangun kita. Kalulah Allah Ta'ala nak kita supaya bangun, sebab dia berkuasa, marilah orang setahu mana pun menghalang, maka tidak ada yang dapat menghalang. Jadi bila kita bangun, beza antara orang beriman kepada Allah, beza antara orang yang Islam, orang yang mukmin, orang yang beriman dengan orang tidak beriman. Orang tak beriman mungkin bila dia bangun perlu kejap, bila dia bangun mungkin kerana mimpi dan sebagainya. Bila dia bangun dengan perasaan yang tidak tenteram. Tapi orang beriman kepada Allah, bila dia bangun dengan penuh perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak supaya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nak agak kalau kita bangun sendiri, tak terbangun kita kadang-kadang. Subuh baru bangun, tu pun muja bangun. Kadang-kadang tak. Tapi bila kita boleh bangun pada waktu tersebut, oleh kerana terkejut, kita terbangun, kita akan rasa, ya Allah, mu nak bagi gapo kepada aku waktu ni, ya Allah, siapa aku terbangun pada waktu ni. Lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas semalik lagi kita ambil semaya, kita ambil semaya dengan sempurna, kita semaya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sebenarnya Allah Ta'ala telah nak beri sesuatu kepada kita. Cuma tunggu kita nak minta je kepada dia. Kadang-kadang tiap-tiap hari duk tersedar, tapi sedar-sedar Allah tengok telefon. Sedar-sedar tengok telefon, tak ada apa, tutup balik. Itu sedar ke Allah Ta'ala sedarkan kita supaya kita bangun, kita istighfar kepada dia, kita memohon keampunan kepada dia, kita minta sesuatu kepada dia, supaya kita amalkan sunnah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bangun pahala boleh, bangun tidur terkejut tu boleh pahala. Boleh pahala kerana kita baca ni, boleh pahala kerana kita memohon istighfar kepada Allah, boleh pahala kerana kita minta kepada Allah. Bukan setakat boleh pahala, boleh pula gapo yang kita nak. Kalau kita istighfar, kita boleh keampunan dosa. Kalau kita minta suatu doa, kita boleh gapo yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semaya, diterima semaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu perkara yang kadang-kadang manusia terlepas pandai. Manusia tidak berusaha untuk menjadi orang yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ni adalah waktu Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit untuk menerima doa kita, untuk menerima keampunan kita. Tapi ramai dari kalangan manusia, bila nak sesuatu, dia lebih menggunakan cara lain selain pada cara yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tunjukkan kepada kita. Kadang-kadang kita ada masalah ni bab doa pada waktu malam. Banyak hadis lain. Kalau tak terkejut pun dia memang dia bangun pada waktu sahur kau 1/3 malam kau. Banyak dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 1/3 akhir malam, ada sebagai riwayat sebut separuh akhir malam, ada sebagai sebut 2/3 akhir malam. Banyak kelebih-kelebih pada waktu tersebut. Hingga Allah SWT sebut siapa yang nak nak memohon keampunan, maka Allah Ta'ala nak berikan keampunan kepada dia. Siapa yang nak memohon doa hajat, Allah Ta'ala nak berikan hajat kepada dia. Tapi berapa ramai yang bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tu. Kalaulah YB sebagai contoh, YB kata okey, pukul 1 sampai pukul 1 sampai pukul 4 hari ni esok ni kita akan buka borang untuk nak bagi batu kepada orang. Berebut kita akan pergi. Penuh orang dapat pejabat YB dan sebagainya dah. Kerana apa? Kerana nak bantu tadi. Tapi bila Allah Ta'ala tawarkan kepada kita tiap-tiap hari, tak perlu susah gapo pun. Hak tadi tu isi barang tak tahu boleh ke tak tu, mungkin boleh ke orang lain. Penat-penat kita duk tunggu. Hak ni
Allah Ta'ala telah tawarkan kepada kita untuk berikan kepada kita. Tunggu kita aja bangun. Tunggu kita aja memohon kepada memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunggu kita aja tanda tangan minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai yang betul-betul ada masalah dalam kehidupan, dia bangun pada waktu tersebut atau dia terbangun pada waktu tersebut, dia memohon keampunan ke kalau dia berdosa, atau dia memohon apa yang dia nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ramai yang sanggup buat lagu tu. Kalau tersedar untuk tengok bola, tu boleh, semua orang boleh, ramai orang boleh. Tapi bangun tersedar untuk buat gapo yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW suruh kepada kita, pada Allah kebaikan tadi tu Allah Ta'ala nak berikan kepada kita juga. Bangun tadi, tersedar tadi, kalau kita minta keampunan, Allah Ta'ala berikan keampunan. Untuk siapa keampunan tadi? Untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak Maha Esa, tak Maha Berkuasa dia. Kalau kita tak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tetap dengan Maha Kaya dia. Kalau dia beri sesuatu kepada kita pun tak berubah khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kurang sikit pun kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada kita. Tunggunya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatu. Kalaulah dia berwuduk, dia semaya, maka diterima semaya dia. Dia semaya, dia terima doa dia, diterima istighfar dia, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana keberkatan yang ada pada waktu tersebut. Jadi bila kita tersedar pada waktu malam, kita jangan lupa baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ringkas, dan kita minta apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena letak dalam diri kita, tersedar pada waktu malam, satu rezeki ya Allah Ta'ala nak beri kepada kita, dia tak beri kepada orang lain. Kita duduk dengan isteri kita sebagai contoh, kita tersedar, isteri kita tak tersedar nak beri rezeki kepada kita. Dalam serumah kadang-kadang kita seorang tersedar, orang yang tak tersedar berlaku. Rezeki Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Kita kalau orang yang betul-betul berasa ni satu rezeki ni, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mujur nak tersedar pada waktu ni, aku memang ada benda aku nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ada hajat aku nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang aku ni semua dah nak memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu ni Allah Ta'ala telah kejutkan aku, Allah Ta'ala telah jagakan aku untuk aku memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi orang yang terkejut, yang terbangun pada waktu malam ni, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan berasa apa-apa bila bangun tadi, bila terkejut tadi. Bahkan dia akan tengok dari sudut negatif pula. Ada benda ke, ada berapa ke. Tapi bagi orang beriman kepada Allah, dia akan tengok benda tu dari sudut positif. Dia akan nampak tu sebagai satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Itu hadis yang pertama. Itu hadis yang kedua di bawah bab ni. Hadis yang ketiga, satu hadis yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilayhi falyanfudhu bisanifati izarihi thalatha marrat fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi ba'd fa idza ittaja'a falyaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadha bihi ibadaka as-salihin fa idza istayqadha falyaqul alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Rawah At-Tirmidzi. Ini satu lagi hadis tentang doa. Nabi ajarkan kepada kita doa apabila bangun daripada tidur. Cuma hadis secara lengkap tu dia sebut tentang doa tidur
Satu lagi versi doa tidur, dan juga doa ketika kita baca setelah kita bangun daripada tidur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum an firashi, idza qama ahadukum an firashi, bila seseorang kamu bangun meninggalkan katil dia. Kita bangun tidur, kita tinggal katil, kalau lembek-lembek lah. Thumma raja'a ilahi, kemudian malam tu kita kembali. Bila kita tubik daripada rumah, kita tinggal lah. Bila kita nak tidur balik, maka kita pergi ke tempat pembaringan kita balik, katil kita tadi. Falyanfudhu bisanifati izari, lalu Nabi kata, hendaklah dia kebah, dia sapu tempat dia tidur dia tadi tu dengan hujung kain. Thalatha marat, sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri ma khalafu alaihi ba'd, sebab dia tak tahu masa dia tinggalkan katil dia tadi gapo ada atas katil dia tadi. Fa idza ittaja'a, lalu bila katil dia bersih dah, maka bila dia nak tidur, falyakul, maka dia ucapkanlah, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, ya Allah, dengan namamu ya Allah aku letakkan sisi aku ya Allah, wa bika arfa'u, dengan namamu ya Allah aku angkat tubuh aku angkat sisi aku. Fa in amsakta nafsi farhamha, ya Allah, kalaulah kamu tahan ruh aku ya Allah, nyawa aku ya Allah, maka kamu rahmatilah dia ya Allah. Wa in arsalta fahfazha, kalaulah kamu lepaskan balik ruh aku ya Allah, nyawa aku ke dalam tubuh badan aku setelah aku bangun daripada tidur, maka kamu jagalah dia ya Allah. Bima tahfadha bi ibadakas salihin, sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang salih. Tu doa tidur yang kita akan baca bila sampai waktu dia. Nabi sebut lagi, fa iza istayqadha, bila dia bangun, falyakul, maka hendaklah dia sebut, dia kata, alhamdulillahillazi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan pada tubuh badan aku, waradda alayya ruhi, dan telah kembalikan ruh kepada aku, wa adzina li bidzikr, dan telah memberikan keizinan, mempermudahkan aku untuk ingat kepadanya. Ni dua doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada 3 perkara sini. Yang pertama, Nabi ajar kepada kita bila kita nak tidur, kita telah tinggal katil kita, pembaringan kita, Nabi ajar supaya kita kebah dengan kain. Tak kira lah kain ke atau apa-apa yang boleh kita gunakan untuk kebah, sebanyak 3 kali. Sebab Nabi kata tak tahu gapo ada atas katil kita tadi. Mungkin bila kita tinggal rumah kita, tikus naik, dia buai atas katil kita, menyebabkan kalau kita tak caw, kita tak kebah, kita tidur atas najis tersebut, kena penyakit kepada kita. Atau kita tinggal ke tadi tu ada binatang naik, dia bawa kutu kau, dia bawa hama kau, menyebabkan bila kita tidur kena kita, maka Nabi ajar kena kebah. Atau kita tak tahu, mungkin ada tanah kau, ada pasir kau yang menyebabkan kita ni alergik kau, kulit alergik, kita tidur atas tanah tadi, katil yang cemar dengan tanah tadi, menyebabkan mengganggu kesihatan kita, maka Nabi ajar kepada kita, Nabi bagi panduan kepada kita. Dan panduan yang Nabi SAW berikan kepada kita ni, kadang-kadang benda yang remeh je, tapi Nabi tunjuk ajar kepada kita. Sebab tu Yahudi dia pernah buat nyanyi kepada Salman Al-Farisi. Dia kata kepada Salman, wahai Salman, Nabi-mu nak ajar semua kepadamu. Nabi dia tak ajar gitu. Tak, Nabi yang diutuskan kepada Yahudi tidak ajar secara terperinci lengkap lagu tu hingga ke Z. Tidak seperti mana diajar oleh Nabi kita SAW. Dia cuba buat nyanyi kepada Salman. Dia sama kata, memang Nabi aku ni ajar bak nak buang air pun ajar, cara nak duduk buang air pun Nabi ajar, masuk buang air pun Nabi ajar kena buat lagu mana. Sejak daripada kecil-kecil benda sapalah kepada sebesar-besar benda. Kadang-kadang kerja pun tak ajar cara lagu tu. Kerja ajarlah masuk tandas, kena pam tandas, tapi tak ajar macam mana nak masuk tandas, kena baca gapo, langkah kaki mana, masuk duduk dalam tandas gapo kena buat untuk mengelakkan daripada syaitan dan sebagainya. Nabi ajar semua perkara. Bahkan masa nak tidur, bukan setakat doa nak tidur je Nabi SAW ajar, cara nak tidur tu
Gapo kita kena persiapkan untuk kita tidur? Nak tidur ni kita nak kenyaman ni bila kita tidur. Kita nak jenera bila kita tidur. Kalaulah ada benda-benda atas katil tadi tu, ada najis ke, ada benda-benda kotoran ke, ada hama ke, ada kutu ke, menyebabkan terganggu tidur kita. Jadi setara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sayang Nabi kepada umat dia. Nak suruh umat dia bak tidur je, supaya boleh tidur dengan lena umat dia. Nabi ajar fikir kepada umat dia. Kadang-kadang kita tak memikir setara tu. Kita tak memikir setara tu kepada orang kita sayang anak kita kau. Tapi Nabi ni dia ajar begitu sayangnya, seperti mana seorang ajar kepada anak dia, biar boleh tidur dengan nyaman, biar boleh tidur dengan nyenyak. Begitu kasihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bukan setakat dia nak kita masuk syurga, dia nak kalau boleh kita tidur pun nyenyak dah. Dia tak usah kita masuk neraka memang tak boleh tidur lah. Tak. Sayangnya kepada kita. Bagaimana perasaan Nabi kalau tengok umat dia masuk neraka? Begitu sedih Nabi SAW. Nak tengok umat dia tidur dekat dia tak lena pun Nabi tak sanggup dah. Sampai dia ajar kepada kita, apa perlu kita buat untuk kita boleh tidur dengan nyaman. Fa iza ittaja, bila kamu tidur kamu bacalah, ucapkanlah dengan nama Allah, bismika rabbi, dengan namamu ya Allah, engkau Tuhan aku, wada'tu jambi wa bika arfa, aku letakkan pembaringan aku letakkan sisi aku dan aku akak sisi aku. Bila aku bangun tidur aku akak lah. Noyak kepada Nabi nak ajar kepada kita ni tak ada kekuatan pun nak tidur, nak letak sisi kita, nak letak atas katil kita tak mampu kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang nak tidur tak boleh tidur tak? Terpaksa tidur nerak. Kita tengok orang sakit COVID kritikal, nak tidur mengiring tak boleh, terpaksa kena tidur secara meniharap. Berapa ramai orang nak bangun daripada tidur tak boleh nak bangun, kena lumpuh, kostruk sebagainya, tapi kita boleh bangun. Kenapa kita boleh bangun tadi? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tak okey lah kita berasa rahmat Allah Taala bagi aku ni boleh bangun. Tak okey, lepas tu kita nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita letak dalam hati kita, aku tidur ni kerana Allah, tak, hasil daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada aku, aku boleh tidur, aku boleh bangun. Tak okey lah kita nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala selepas tu. Dan kita minta kepada Allah, fa iza amsakta nafsi farhamha, ya Allah kalulah takdir aku tidur ni muskat roh aku, tak kembalikan roh aku, maksud mematikan aku, ya Allah, farhamha, kamu rahmatilah roh aku. Rahmat macam mana? Kamu ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah, kalau aku ada dosa. Kamu maafkanlah aku, ya Allah, kalau aku ada kesalahan. Rahmat supaya aku boleh masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah rahmat kepada aku, ya Allah. Aku tak tahu, aku ni walaupun roh tu duduk dalam badan aku, tangan aku boleh buat gerak, kaki aku boleh buat gerak, tapi kehidupan aku ni, ya Allah, bergantung kepadamu, ya Allah. Hatta roh duduk dalam tubuh badan aku ni, aku tak mampu nak kawal, ya Allah. Kalau dia mau tarik, tak ada dah roh aku, ya Allah. Tapi kalau mu nak tarik, mu nak ambil, mu janganlah seksa roh aku, ya Allah. Mu berikanlah keampunan, ya Allah. Sebab kita tak tahu, mungkin kita tidur, Allah Ta'ala ambil roh kita, dan kadang kita tidur dengan penuh dengan dosa. Dan kita minta, kalau aku mati, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Wa in arsaltaha fahfazha, kalaulah kamu kembalikan roh aku tadi, ya Allah, maka kamu jagalah, ya Allah. Jaga macam mana? Jaga daripada melakukan maksiat. Tolong aku, ya Allah. Bantu aku untuk aku lawan, untuk aku mujahadah, untuk aku kuatkan diri aku, jaga diri aku daripada melakukan maksiat, ya Allah. Bima tahfadha bihi ibadakas soleh, sebagaimana kamu jaga orang soleh. Mu jaga orang soleh macam mana, ya Allah? Mu bagi hidayah kepada dia, mu bagi taufik kepada dia, mu pimpin dia supaya dia tidak buat maksiat kepada-Mu, ya Allah. Mu pimpin dia kepada jalan-Mu, ya Allah. Mu pimpin dia hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Pimpinlah aku begitu juga, ya Allah. Aku nak jadi orang soleh ni mungkin tak mampu, ya Allah.
Tapi seperti mana mu bui kepada orang soleh, builah juga kepada aku ya Allah, supaya aku boleh mendapat rahmat-Mu, supaya aku boleh mendapat keampunan, aku boleh masuk syurga-Mu ya Allah. Fa idza istayqadha, Nabi kata, bila bangun maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Telah kita sebut banyak sebelum ni. Kenapa kita sebut alhamdulillah? Sebagai tanda puji dan syukur kita kepada Allah kerana mengembalikan ruh kepada ke dalam jasad kita. Allazi afani fi jasadi, kerana telah memberikan keselamatan kepada jasad aku. Ya Allah, aku syukur. Ya Allah, bangun-bangun aku boleh gerak lagi tangan aku ya Allah. Aku bangun-bangun ni boleh melihat lagi ya Allah. Aku bangun-bangun ni boleh gerak lagi kaki aku ya Allah. Syukur sangat-sangat kepada-Mu ya Allah. Aku bangun-bangun ni tak kena nyakit ya Allah. Ada orang bangun-bangun tidur kena stroke, ada orang bangun-bangun tidur kena serangan jantung sebagai contoh. Tapi aku ni bangun-bangun boleh melihat, boleh kerja, boleh pergi belajar. Syukurnya ya Allah. Alhamdulillah. Wa radda alayya ruhi, dan syukur juga aku padamu ya Allah kerana kamu telah kembalikan kepada aku roh aku. Mu telah ambil semalam, kamu telah kembalikan kepada aku. Aku sangat-sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Wa adzina li bi dzikri, dan aku juga bersyukur kepadamu ya Allah kerana kamu telah mempermudahkan kepada aku untuk ingat, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita puji kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah memberikan keselamatan kepada kita sewaktu kita tidur. Kita tidur tak ada binatang-binatang berbisa mari. Kadang-kadang kita tak khabar gapuk mari, semut masuk dalam telinga kau, ular mari patuk kau, kalau jiki mari sengak kau. Tapi bila kita tidur, tak berlaku semua benda tu. Allah Ta'ala telah jaga kita. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga puji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala masih lagi bui kepada kita ingat kepada Dia. Ingat macam mana? Kita boleh baca doa ni, atau kita boleh baca doa-doa lain, bangun tidur kat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bagi kita ingat kepada Dia? Allah Ta'ala lah. Supaya kita jangan merasa, wah aku kuat beribadat ni, ki aku bersungguh ni, aku kuat berzikir ni, ki aku bersungguh ni. Kerana Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Allah Ta'ala pimpin kita supaya kita dapat bersyukur, dapat perbanyakkan ibadat kepada Dia, dapat memperelokkan ibadat. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, akhi fi duburi kulli salatin, Nabi ajar baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku ingat kepada-Mu ya Allah. Kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sehari itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita ingat kepada Allah, makin banyaklah kita boleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika wa husni ibadati, tolong aku untuk aku syukur kepadamu, tolong aku untuk aku memperelokkan ibadat aku kepadamu. Kita tak ada daya upaya kita, semua kita kena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tidur bangun kita ni menggambarkan begitu lemahnya kita. Orang yang memahami doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni, dia tidak akan berasa agah dengan kehidupan dia. Dia tidak akan berasa sombong dengan kehidupan dia. Dia akan berasa dia tak ada apa satu dia ni. Allah Ta'ala yang menentukan belaka. Allah Ta'ala yang memberi kedurak belaka. Hingga kita boleh bangun daripada tidur, hingga kita boleh tidur balik dengan lena. Semua tu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri tak mampu nak memilih. Kita nak mati hari ni, kalau kita nak mati esok kau. Begitu lemah kita. Pada tubuh badan kita dah. Tangan kita dah, mata kita dah, ruh duduk dalam badan kita dah. Kita sendiri tak boleh nak memilih. Jantung kita dah. Tapi berhenti kau bergerak jantung kita ni, kita sendiri tak dapat menentukan. Allah Ta'ala begitu lemahnya kita sebagai manusia. Sebab itulah orang yang begitu memahami doa-doa yang Nabi ajar ni, tidak akan mari sikit pun rasa sombong dalam diri dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat dulu untuk hari ni. InsyaAllah minggu depan kita berhabis doa terakhir. Sebab doa terakhir tu sangat panjang. Ayat Quran Nabi SAW baca ketika Nabi bangun tidur. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Aku di qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
turut kalau kita nak baca semua lah. Ada kita nak baca ikut turut. Adakah doa-doa tidur tadi kita kena baca ikut turut? Tak perlu ke kita amal semua. Ikut habis Pak Nabi amal ke apa? Pertama, kalau kita tengok berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ini disuka ajar kepada kita kadang-kadang doa yang berbagai. Ada kadang-kadang kepada sahabat ni Nabi ajar cara lagu ni, kepada sahabat ni Nabi ajar cara lagu ni, supaya kita tak bosan, supaya kita tak boring. Dia baca tulah je. Hari ni kita boleh baca ni, esok kita boleh baca ni. Nabi ajar dengan cara berbagai. Bukan sebabnya kita ingat sahabat ni Nabi ajar lagi ni, sahabat ni Nabi ajar lagi ni, Nabi tak ingat ke? Tak. Tu memang cara Nabi SAW. Ada doa-doa yang Nabi gitu, kena baca lagu tu. Sahabat ni pun Nabi ajar lagu tu, sahabat ni pun Nabi ajar lagu tu. Ada yang kadang-kadang Nabi perbagaikan. Kenapa? Ada banyaklah manfaatnya. Ada doa ni dengan masuk lagu ni, ada doa ni dengan masuk lagu ni. Maka kita boleh pilih. Sama tidaklah bila banyak doa-doa berbagai lagu tu, tidak jadi satu perkara yang dituntut kita hipung ke semua. Nak hipung semua doa bangun tidur tadi tu kak. Bangun tidur kat sejak duk kena baca tu. Pakai tak main subuh dah. Contoh dah. Doa ringkas je. Ada doa panjang Nabi ajar. Supaya juga doa iftitah, banyak doa iftitah Nabi ajar. Ada lagu ni, ada lagu ni. Kalau kita nak baca semua kak, tak tahulah berapa jaz mayat. Rakaat pertama tu baca iftitah bagi contoh. Kita boleh pilih. Mungkin minggu ni kita baca lagu ni, minggu ni kita baca lagu ni. Itu. Dan tidak jadi satu tidak jadi satu benda yang dituntutlah kita baca ke semua dalam masa yang sama. Sebab dia ada kaedah dia pula. Doa-doa yang berbagai-bagai ni, doa pada waktu yang sama dengan berbagai-bagai versi doa ni, tidak jadi satu perkara dituntut kita baca dalam satu waktu. Sebab Nabi sendiri pun tidak dibaca pada satu waktu, dan sahabat-sahabat sendiri pun tak ada sahabat tu kalau kita tengok, tak ada sahabat tu baca semua doa-doa Nabi ajar pada waktu. Tak. Kadang-kadang sahabat ni dia ajar, dia baca hak sampai kepada dia. Sahabat ni pula baca hak sampai kepada dia. Kita boleh pilih lah. Hari ni kita ambil ni, hari esok kita ambil ni, kita perbagaikan. Semua doa-doa mari daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Akhir sah. Kalau ada orang tidur ni, adakah khusus untuk tidur malam saja? Kalau qailullah boleh baca juga oh, kalau bangun tidur tengah hari ya. Bangun tidur. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok ni, semua ni dia melibatkan, asalnya dia melibatkan tidur waktu malam. Kalau kita tengok asal dia tidur pada waktu malam. Mungkinlah kita boleh, kalau kita nak secara umum lah, Nabi kata fa iza istayqadha, bila sesuai kamu bangun. Bila sesuai kamu bangun, ikutlah pada waktu bila-bila pun. Qailullah ke tidur waktu malam, kalau kita nak secara umum. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis Nabi disebutkan ni, semua menjurus kepada doa doa tidur, doa pada waktu malam. Sebab apa? Sebab waktu biasa manusia akan buatnya, manusia akan tidur. Sehari ni mungkin ada orang tidur, ada mungkin ada orang tak tidur. Jadi tidak berlaku satu benda yang difokuskan sangat benda tu. Nabi fokus kepada doa bangun tidur waktu malam, sebab boleh katakan semua kita akan lalu benda tu, kita akan tidur. Qailullah sebagai contoh, doa tidur sehari. Kalau kerja memang tak tidur lah sehari. Kerja start pagi sampai 5, balik tu tak ada nak tidur, nak kena sembahyang asar lagi, baru sudah sembahyang asar nak tunggu maghrib lagi. Malam tu baru boleh tidur, sebagai contoh. Jadi sebab itulah kalau kita nak baca boleh, sebab kalau kita tengok sepintas lalu secara umum, Nabi tidak khususkan tidur pada waktu malam. Secara umum lah kalau kita tengok. Tapi kalau kita tengok cara Nabi SAW, kita tengok banyak-banyak hadis lain lagi. Sebab tu Nabi sebut man ta'ara minal lail, siapa terkejut pada waktu malam, dia ada sebut malam. Wallahu a'lam.